Bab 5. Perang Badar. Pasukan pengintip pimpinan Zaid. Peristiwa terakhir sebelum berlaku Perang Uhud adalah Sariyah Zaid bin Harithah. Selepas Perang Badar, orang Quraisy menghadapi masalah besar kerana mata pencarian mereka bergantung pada perniagaan. Perniagaan yang paling penting bagi mereka adalah di antara Mekah dan Syam, sedangkan Madinah berada di pertengahan antara jalan Mekah dan Syam. Setiap kali pedagang mereka ke Syam, mereka disekat di Madinah. Mereka mahu mencari jalan lain yang lebih selamat. Akhirnya, mereka mendapat jalan baru, iaitu melalui Iraq dahulu, kemudian baru turun ke Syam. Perjalanan itu jauh lebih panjang daripada melalui Madinah, tetapi lebih selamat bagi mereka. Mereka mula mengikut jalan ini. Pedagang pertama yang dihantar Quraisy melalui jalan ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Pedagang ini membawa harta yang banyak. Sejarah menyebut 1 juta dirham wang perak. Mereka menghantar wang ini bagi membeli barang dari Syam dan dijual di Yaman. Ini adalah perniagaan Quraisy. Allah menceritakan di dalam Al-Quran ayat 1 hingga 4 surah Quraisy yang bermaksud, kerana kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, iaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Oleh itu, hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Satu rehlah atau perjalanan ke Syam atau satu lagi ke Yaman, pedagang perak ini bergerak dengan penuh rahsia. Pedagang ini bergerak dengan penuh rahsia. Tidak ada orang yang tahu perjalanannya. Maha besar Tuhan. Salah seorang sahabat Muhammad bernama Sulaid. Dia mempunyai kawan baik daripada orang bukan Islam Quraisy sejak zaman sebelum Islam lagi. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Kisah Nu'aim ada diceritakan dalam peperangan Khandaq nanti. Sulaid dan Nu'aim duduk dalam majlis minum arak. Pada masa itu, arak belum diharamkan lagi. Nu'aim mabuk. Dia adalah salah seorang pembesar Quraisy yang tahu perjalanan pedagang ini. Dalam keadaan mabuk itu, dia mula bercerita kepada Sulaid berkenaan kafilah itu satu persatu dari awal sampai akhir. Sulaid yang tidak mabuk itu mengambil peluang mengorek semua maklumat daripada Nu'aim. Selepas itu dia meninggalkan Nu'aim yang masih mabuk dan cepat-cepat melaporkan kepada Muhammad. Muhammad terus menyiapkan Sariyah dan Sariyah ini terus bergerak dan mereka menuju kepada rombongan pedagang Abu Sufyan di tengah jalan ke Iraq. Apabila Abu Sufyan lalu, mereka menyerang rombongan ini. Semua anggota rombongan lari menyelamatkan diri, termasuk Abu Sufyan meninggalkan rombongan dengan unta-unta dan wangnya. Sariyah ini berjaya dibawa balik ke Madinah dan semua harta dirampas. Kali ini, orang Islam mendapat harta rampasan perang yang besar dan hal ini menggegarkan orang bukan Islam Quraisy di Mekah. Jalan ke Iraq juga sudah tidak selamat dan sudah banyak harta mereka yang terlepas ke tangan orang Islam. Perang Uhud. Orang bukan Islam Quraisy tidak mempunyai pilihan lagi. Mereka tidak dapat hidup tanpa perniagaan. Mereka mesti mencari jalan bagi menyelesaikan bahaya yang mereka hadapi dari Madinah. Selepas Abu Sufyan pulang ke Mekah, apabila tewas di tangan Sariyah Zaid bin Harithah, dia meminta supaya semua orang Mekah bersedia untuk berperang. Mereka mesti menghapuskan orang Islam di Madinah. Abu Sufyan mula mengumpul kutipan wang bagi membiayai persiapan perang. Orang Quraisy Mekah masing-masing mengeluarkan wang yang disimpan untuk perniagaan mereka bagi membiayai peperangan menghapuskan orang Islam di Madinah. Abu Sufyan mula meminta bantuan daripada keturunan Ghatafan yang didatangi oleh tentera Islam beberapa bulan yang lalu.
Ghatafan juga menghantar bantuan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan juga meminta bantuan daripada Ahhabish. Mereka juga menghulurkan bantuan. Abu Sufyan bekerja keras sehingga dia berjaya mengumpulkan 3,000 orang tentera. Dalam masa tidak sampai setahun daripada kekalahan tentera bukan Islam di Badar yang seramai 1,000 orang, kini Abu Sufyan berjaya mengumpul 3,000 orang tentera dengan bantuan keturunan Ghatafan dan suku Ahhabish. Tentera ini mula bergerak ke Madinah. Berita pergerakan tentera ini sudah sampai kepada Muhammad. Beliau melakukan perbincangan dengan para sahabat anggota Majlis Syura itu. Ada di kalangan sahabat yang mencadangkan tentera Islam keluar menentang tentera bukan Islam di luar Madinah. Antara yang memberi pandangan ini adalah Hamzah dan Anas bin Nadir. Muhammad memberitahu, beliau ada bermimpi. Para sahabat bertanya, apakah mimpi itu? Muhammad berkata, aku melihat seekor lembu disembelih dan aku melihat pedangku serpi dan aku melihat aku masuk ke dalam satu perisai yang kuat. Para sahabat bertanya tafsiran mimpi Muhammad ini. Muhammad berkata, adapun lembu yang disembelih itu, aku tafsirkan akan berlaku kematian di kalangan sahabat-sahabatku. Adapun perisai yang kuat. Serpihan pedang aku itu petanda akan ada sesuatu yang menimpa keluargaku. Adapun perisai yang kuat itu adalah Madinah. Jadi, aku berpandangan kita tunggu tentera Abu Sufyan di Madinah. Tetapi, apabila Muhammad melihat kebanyakan sahabat ingin menghadapi tentera Abu Sufyan di luar Madinah termasuk Hamzah, beliau bersetuju menghadapi orang bukan Islam di luar Madinah. Muhammad meminta semua orang bersedia berjihad fi sabilillah, iaitu pada jalan Allah. Muhammad pulang ke rumah bersiap dengan pakaian perang. Muhammad memakai 2 lapis baju besi dan perisai di kepala. Muhammad merasakan pertempuran kali ini sengit. Jadi beliau bersedia menghadapi pertempuran ini. Pada masa itu, ada di kalangan para sahabat yang merasai Muhammad lebih suka berkubu di Madinah. Mereka ingin menyerahkan kembali segala-galanya kepada Muhammad. Apabila Muhammad keluar dari rumahnya, mereka menyampaikan penyerahan mereka itu. Pada masa itu, Muhammad selaku pemimpin yang membuat keputusan berkata, tidak sepatutnya bagi seorang Nabi yang memakai pakaian perang menanggalkannya sehingga Allah menentukan perhitungan antara dia dan musuhnya. Dalam suasana genting seperti ini, Muhammad tidak boleh teragak-agak lagi. Beliau membuat keputusan yang jelas bagi menyelamatkan suasana yang teragak-agak yang mula berlaku di kalangan tentera Islam. Tentera Islam bergerak ke Uhud. Muhammad dan para sahabat terus membuat persiapan berhadapan dengan tentera Abu Sufyan. Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik juga turut serta kerana takut dikatakan penakut. Dengan itu, jumlah tentera Islam yang bergerak dari Madinah ini seramai 1,000 orang termasuk orang-orang munafik. Tentera bukan Islam sudah berkemah tidak jauh dari Bukit Uhud. Sementara itu, tentera Islam sedang bergerak ke Bukit Uhud. Tentera Islam mengambil tempat betul-betul di depan Bukit Uhud. Oleh itu, Bukit Uhud berada di belakang tentera Islam dan Madinah berada di hadapan tentera Islam. Kalau mereka bukan Islam, sampai di sini mereka akan menghadapi tentera Islam di ruang yang terbuka. Apabila tentera bukan Islam sampai ke Bukit Uhud, mereka melihat tentera Islam sudah bersiap di situ, di tempat yang lebih strategik. Mereka tidak mempunyai pilihan. Mereka terpaksa berkemah di hadapan kedudukan tentera Islam. Pada masa itu juga, Abdullah bin Ubay memulakan operasi jahatnya bagi melemahkan tentera Islam dari dalam. Dia mula mempersoalkan sebab tentera Islam keluar ke medan yang terbuka, sedangkan Muhammad dari awal berpandangan tentera Islam bertahan di Madinah. Dia cuba menggunakan isu ini, sedangkan yang sebenarnya dia tidak bersedia berjihad. Akhirnya, dia pulang ke Madinah membawa bersamanya 300 orang pengikutnya yang lain. Dengan itu, jumlah tentera Islam berkurang 300 orang. Muhammad mula menyusun tentera Islam. Dalam peperangan ini, Muhammad menyerahkan bendera kepada Mus'ab bin Umair.
Muhammad juga memberi berita gembira kepada tentera Islam. Apabila mereka bersabar, Allah akan datangkan bantuan dan Allah menjanjikan 3,000 malaikat datang membantu. Turun ayat 123 hingga 126 daripada surah Ali Imran yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman bagi menguatkan semangat mereka, tidak cukupkah bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera daripada malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi. Dalam pada itu, apabila kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah, pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya daripada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Muhammad mula memeriksa barisan tentera. Beliau mendapati ramai anak-anak dalam barisan tentera Islam. Abdullah bin Umar yang baru berusia 12 tahun ada dalam barisan. Muhammad tidak membenarkan dia ikut berperang. Ada seorang lagi yang berumur 10 tahun juga tidak dibenarkan ikut berperang. Seorang lagi yang dikeluarkan daripada barisan adalah Usamah bin Zaid yang masih terlalu muda. Mereka semua diminta pulang ke Madinah semula. Ada jadual lain disimpan untuk mereka. Ada seorang lagi anak muda berumur 13 tahun merayu mahu ikut bersama. Dia memberitahu Muhammad dia cekap memanah dan panahannya tepat. Oleh itu, dia diizinkan ikut serta. Selepas itu ada seorang lagi anak muda yang datang merayu kepada Muhammad. Wahai pesuruh Allah, engkau benarkan kawan aku, tetapi engkau tidak benarkan aku ikut. Sedangkan kalau kami bertarung 2 orang, akulah yang menang. Muhammad meminta mereka berdua beradu dan dia menang. Oleh itu, Muhammad membenarkan dia juga ikut serta dalam peperangan. Abu Dujana mendapat pedang Muhammad. Muhammad terus memberi semangat kepada tentera-tentera Islam dengan berbagai cara. Muhammad mengangkat pedangnya dan bertanya kepada semua tentera Islam, siapa yang mahu mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Hamzah bangun menawarkan dirinya kepada Muhammad, tetapi ditolak. Muhammad bertanya lagi. Bangun pula Ali menawarkan dirinya, juga ditolak. Beliau bertanya lagi. Bangun pula Zubair bin Awam, tetapi juga dia ditolak. Beliau bertanya lagi. Bangun Miqdad pula, masih lagi ditolak. Selepas 4 orang panglima yang paling handal di kalangan tentera Islam menawarkan diri mereka bagi mengambil pedang Muhammad, tidak ada seorang pun yang dapat. Muhammad bertanya lagi soalan tadi bagi kali kelima. Siapa yang mahu mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Pada masa itu, bangun Abu Dujana dan terus dia bertanya kepada Muhammad, wahai pesuruh Allah, apakah hak pedang ini? Muhammad gembira mendengar soalan ini daripada Abu Dujana. Soalan ini yang ditunggu oleh Muhammad. Belum ada yang menyoal soalan ini sehinggalah Abu Dujana menyoalnya. Muhammad berkata, hak pedang ini adalah yang mesti digunakan sampai bengkok kerana terlalu banyak dia memukul dan mencantas orang bukan Islam sampai dia bengkok. Abu Dujana berkata, aku bersedia wahai Muhammad. Muhammad pun menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujana. Abu Dujana gembira dan bersyukur kerana kepercayaan Muhammad menggunakan pedang beliau apabila beliau tidak menyerahkannya kepada 4 orang panglima Islam yang terbilang yang menawarkan diri mereka sebelumnya. Lalu Abu Dujana mengeluarkan kain merah dan melilit kepalanya. Sambil menghunus pedang kepunyaan Muhammad, dia berpusing dengan kudanya di kawasan tentera Islam dengan penuh megah dan gagah. Muhammad yang memerhatikan gelagat Abu Dujana ini tersenyum. Beliau berkata, memberi pendidikan kepada para sahabat. Sesungguhnya gaya seperti ini adalah gaya yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, melainkan dalam suasana seperti ini. Berjalan dengan gaya yang megah ini tidak disukai oleh Allah, melainkan di hadapan orang-orang bukan Islam dan di medan perang.
Muhammad memberi arahan kepada pasukan pemanah. Sebelum mula bertempur, Muhammad terlalu risau melihat bukit kecil berhampiran dengan bukit Uhud yang memanjang ke arah medan perang, di mana tentera musuh dapat berpusing ke belakang bukit ini. Sesiapa yang menguasai bukit ini, dia dapat menguasai medan perang dengan panah. Jadi, Muhammad memilih 50 orang pemanah yang cekap, diketuai oleh Abdullah bin Jubair, dan beliau memerintahkan mereka supaya berada di atas bukit. Mereka mempunyai 2 peranan. Pertama, menghalang tentera bukan Islam daripada berpusing ke belakang bukit dan menyerang tentera Islam dari belakang. Kedua, memanah tentera-tentera bukan Islam di medan perang dari atas bukit ini. Kepada 50 orang pemanah ini, Muhammad memberi arahan yang sangat jelas kepada mereka, seperti yang dilaporkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud, "Kalau kami menang, jangan tinggalkan tempat kamu. Kalau kami mengutip harta rampasan perang, jangan kamu menyertai kami. Kalau kami kalah pun, jangan kamu tolong menolong kami. Jangan kamu turun menolong kami." Muhammad memerintahkan mereka, walaupun apa yang berlaku pada tentera Islam, 50 orang pemanah ini mesti terus berada di atas bukit, tetap di posisi mereka. Muhammad mengulangi hal ini beberapa kali. Jangan bergerak dari posisi mereka sehingga mendapat arahan daripada beliau. Persiapan tentera bukan Islam. Orang bukan Islam juga membuat persiapan. Wanita-wanita mereka mula menyanyi dan membakar semangat para tentera. Mereka berkata, "Kalau kamu menang, kamu ditunggu dengan layanan istimewa. Tetapi kalau kamu lari dan kamu kalah, kami tidak kenal kamu lagi." Turut bersama tentera bukan Islam adalah seorang hamba kulit hitam yang bernama Wahsy. Dia pakar melontar lembing. Lontarannya jarang meleset. Dia diberi tawaran oleh pembesar Quraisy. Kalau dia dapat membunuh Hamzah, dia akan dibebaskan. Jadi, dia ikut dalam peperangan ini dengan satu tujuan sahaja, iaitu membunuh Hamzah bagi melepaskan dirinya daripada perhambaan. Sebelum perang bermula, ada seorang bekas pemimpin Madinah bernama Abu Amru yang terkenal di kalangan orang bukan Islam dengan panggilan Abu Amru Ar-Rahib. Dia juga sangat memusuhi Islam. Sebelum kedatangan Muhammad ke Madinah, orang-orang dari suku Aus dan Khazraj hampir-hampir mengangkatnya menjadi raja mereka di Madinah. Selepas Islam datang ke Madinah dan Muhammad berhijrah ke Madinah, namanya terus tenggelam. Dia lari ke Syam, membawa diri ke sana. Apabila dia mendengar orang bukan Islam Quraisy bersiap memerangi Muhammad, dia datang untuk bersama dengan mereka. Dia menggali lubang-lubang besar di medan Uhud bagi memerangkap tentera Islam dan kemudian menyeru kepada orang-orang Aus dan Khazraj supaya menyebelahinya dan meninggalkan Muhammad. Seruan itu tidak bermakna apa-apa bagi Aus dan Khazraj yang sudah berjanji sehidup semati dengan Muhammad. Mereka melaungkan pendirian tegas mereka kepada Amru ini. Dalam peperangan Uhud, tidak ada lagi pertempuran 1 lawan 1, tetapi terus berlaku pertempuran antara 2 pasukan tentera. Sudah menjadi adat dalam peperangan pada masa itu, setiap pasukan mempunyai bendera. Apabila bendera jatuh, artinya tentera itu sudah kalah. Selagi bendera tegak, artinya tentera masih bertahan dan masih tersusun. Jadi, kalau bendera jatuh dan tidak diangkat lagi, itu tanda kekalahan. Bendera Islam dipegang oleh Mus'ab bin Umair dan bendera bukan Islam dipegang oleh keturunan Abduddar daripada kalangan anak-anak Abu Talha. Sebelum peperangan bermula, Abu Sufyan datang kepada keturunan Abduddar. Abu Sufyan berkata, "Wahai keturunan Abduddar, di medan Badar kamu juga memegang bendera Quraisy. Ketika itu bendera kita rebah. Kali ini, kalau kamu tidak sanggup mempertahankan bendera kita, serah bendera daripada sekarang kepada keturunan lain." Keturunan Abduddar bersumpah tidak membenarkan bendera Quraisy tumbang pada kali ini. Dengan itu, Abu Sufyan selaku panglima tentera bukan Islam mengekalkan bendera di tangan keturunan Abduddar. Pertempuran bermula dan bendera bukan Islam tumbang. Pertempuran bermula. Pihak Islam diketuai oleh Hamzah, Ali dan Zubair. Hamzah adalah pakar perang. Dia mengetahui jalan yang paling senang dan paling cepat bagi mengalahkan lawan, iaitu dengan merebahkan bendera mereka.
Apabila pertempuran bermula, Hamzah dan pasukannya menyerang bertubi-tubi ke arah bendera bukan Islam. Hamzah bagaikan singa, menebas ke kiri dan ke kanan sehingga dia sampai ke bendera dan berjaya memudah pemegang bendera. Pada awal pertempuran lagi, bendera orang bukan Islam sudah tumbang. Semangat tentera orang bukan Islam sudah mula bergegar dan semangat tentera Islam semakin tinggi. Anak Abu Talha yang kedua cepat-cepat menjulang semula bendera. Hamzah tidak memberi peluang. Dia menggasak lagi ke arah bendera dan ditumbangkan lagi bendera buat kali kedua. Dan anak Abu Talha yang kedua tewas. Bergegar lagi bendera bukan Islam. Anak Abu Talha yang ketiga pula mengangkat bendera. Semasa tentera bukan Islam sibuk menghalang Hamzah, Ali dan pasukannya pula tembus sampai kepada pemegang bendera dan Ali berjaya membunuhnya. Rebah lagi bendera bukan Islam kali ketiga. Bergegar lagi tentera mereka. Anak Abu Talha yang keempat pula memegang bendera. Ali yang masih di situ berjaya membunuh pemegang bendera keempat. Rebah lagi bendera bukan Islam buat kali keempat. Bergegar lagi hati tentera bukan Islam. Anak Abu Talha yang kelima pula mengangkat semula bendera bukan Islam. Tentera bukan Islam semakin gelabah. Sudah 4 kali bendera mereka rebah dalam masa yang begitu singkat. Mereka sekarang bertubi-tubi pula menggasak pasukan Hamzah dan pasukan Ali bagi menyelamatkan bendera mereka. Sedang mereka sibuk dengan Hamzah dan Ali, Asim bin Sabit dan pasukannya pula berjaya menembusi kepada pemegang bendera dan berjaya membunuh pemegang bendera itu. Jatuh lagi bendera bukan Islam buat kali kelima. Semakin gelabah tentera bukan Islam. Mereka bertahan di sebelah kanan, sebelah kiri tembus. Mereka bertahan dari kiri dan kanan, dari depan pula tembus. Pada masa itu, Sulafah anak perempuan Abu Talha sudah sampai ke situ. Dia sempat menyaksikan saudaranya yang kelima dibunuh oleh Asim. Anak Abu Talha yang keenam pula memegang bendera. Asim berjaya membunuhnya. Rebah lagi bendera bukan Islam buat kali keenam. Selepas 6 kali bendera bukan Islam tumbang pada awal pertempuran, mereka bukan Islam semakin goyang. Sulafah yang menyaksikan 2 orang saudaranya terbunuh di tangan Asim menyangka yang membunuh ke-6 saudaranya adalah Asim. Pada masa itu dia menjerit, "Sesiapa yang boleh membawa kepala Asim kepada aku untuk aku minum arak dalam tempurung kelapanya, hadiahnya emas sepenuh tempurung kepala ini." Mendengar itu, bertubi-tubi orang menyerang Asim bagi mempertahankan bendera mereka dan mendapat hadiah daripada Sulafah. Selepas semua anak lelaki Abu Talha tumbang, orang lain daripada keturunan Abdul Dar mengangkat bendera orang bukan Islam. Panglima-panglima Quraisy semakin susah hati. Mereka mesti mencari jalan menyelamatkan bendera mereka dan menyekat serbuan tentera Islam ke arah bendera mereka. Sudah 6 kali bendera mereka tumbang. Akhirnya mereka berkata mereka mesti menyerang pula bendera tentera Islam. Mereka menghantar pasukan mereka ke arah Mus'ab. Tentera Islam terus menyekat kemarahan tentera Quraisy ke arah Mus'ab. Pada masa itu, ada 2 tempat paling sengit dalam pertempuran. Di sekeliling bendera bukan Islam dan hampir dengan bendera Islam. Hamzah, Ali dan Asim berjaya lagi menembusi pertahanan bukan Islam. Mereka berjaya membunuh pemegang bendera yang ke-7. Rebah lagi bendera bukan Islam buat kali ke-7. Bendera Islam masih gagah, tidak bergoyang-goyang. Laki lain pula daripada keturunan Abdul Dar menjulang semula bendera Quraisy. Kisah-kisah sahabat di Uhud. Sementara itu, di tempat lain juga terus berlaku pertempuran. Sa'ad bin Abi Waqqas berada dekat dengan Muhammad dan panahnya. Muhammad menyuakan anak panah sambil berdoa, mendoakan Sa'ad. Setiap kali Sa'ad memanah, semuanya kena pada sasaran. Ada yang membunuh dan ada yang mencederakan mangsanya. Muhammad sangat gembira dengan Sa'ad yang bersemangat membantu tentera Islam itu. Apabila sahabat Muhammad yang syahid di medan, antara sahabat Muhammad yang syahid di medan adalah Hanzalah yang baru sahaja berkahwin. Dia turut serta di medan perang dan belum sempat mandi junub. Semasa Muhammad melihat mayatnya selepas perang, beliau berkata, dia dimandikan oleh para malaikat. Pada masa itu, Muhammad berpaling daripada mayatnya. Sahabat bertanya, kenapa tiba-tiba pesuruh Allah berpaling? Muhammad berkata,
bersama Hanzalah ada 2 orang istrinya daripada bidadari syurga. Antara kisah yang menarik adalah kisah Mukhairik, ulama Yahudi. Muhammad keluar dari Madinah pada hari Jumaat dan perang berlaku pada hari Sabtu. Pada hari itu, Allah mencampakkan iman ke dalam hati Mukhairik. Dia terus masuk Islam dan mengajak kaumnya bersama Muhammad. Orang Yahudi berkata kepadanya, "Hari ini hari Sabtu, tidak boleh berperang." Mukhairik berkata, "Hari Sabtu untuk kamu." Jadi dia terus berkejar ke Uhud dan masuk bertempur dengan tentera Islam menentang tentera bukan Islam. Pada hari itu juga dia syahid. Muhammad berkata, "Barang siapa yang ingin melihat ahli syurga yang tidak pernah sembahyang walaupun sekali, lihatlah kepada orang ini." Hari itu dia Islam. Hari itu juga dia ikut berjihad. Hari itu dia syahid. Dan hari itu juga dia mendapat syurga. Ada seorang sahabat Muhammad yang cacat kakinya. Anak-anaknya tidak membenarkan dia ikut. Muhammad juga tidak membenarkannya. Tetapi dia meminta untuk bersama tentera Islam bagi mendapat syahid. Pada hari itu juga Allah kabulkan hajatnya itu dan dia syahid. Sebuah kisah lagi yang boleh menjadi pengajaran kepada kita adalah ada pahlawan bernama Qazman. Dalam peperangan Uhud, dia adalah antara tentera Islam yang paling tangkas merempuh tentera bukan Islam dan menyerang mereka bertubi-tubi sehingga kucar-kacir barisan tentera bukan Islam. Semua orang memujinya. Muhammad mendengar pujian itu. Muhammad berkata, "Dia adalah ahli neraka." Para sahabat terkejut mendengar kata-kata beliau. Ada seorang sahabat mahu mengetahui rahsia kata-kata Muhammad. Sahabat ini sentiasa berada dekat dengan Qazman. Sampai satu masa Qazman cedera. Dia tidak dapat bersabar. Dia mengambil senjatanya dan membunuh dirinya sendiri. Benar apa yang Muhammad sebut, kerana orang yang membunuh diri di tempatnya di neraka. Abu Dujanah yang memegang pedang Muhammad betul-betul bermati-matian bagi menunaikan hak pedang itu. Dia memerangi tentera bukan Islam hingga bengkok pedang itu. Ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik. Semasa Abu Dujanah mengambil pedang Muhammad, dia memerhati Abu Dujanah sama ada dia berjaya ataupun tidak mengutarakan kata-katanya. Dalam pertempuran itu, dia sentiasa berada dekat dengan Abu Dujanah. Suatu masa, Abu Dujanah bertempur dengan seorang tentera bukan Islam. Apabila tentera bukan Islam ini berasa dia tidak mampu mengalahkan Abu Dujanah, dia melarikan diri dengan kudanya. Abu Dujanah mengejar orang ini, lalu ditetaknya dengan pedang Muhammad kepada kepala orang ini yang berbaju besi daripada kepala sampai ke bawah. Oleh kerana kuatnya tetakan Abu Dujanah hingga terbelah 2 badan orang ini dan pedang ini mengenai kudanya. Tentera bukan Islam itu jatuh terbelah 2. Pada masa itu, Abu Dujanah mengangkat pedangnya sambil berpaling kepada Ka'ab. Dia tersenyum syukur dan meminta doa daripada Ka'ab supaya terus dibantu Allah. Zubair menyelamatkan tentera Islam. Ada seorang tentera bukan Islam yang memakai baju besi lengkap dan menggunakan pedang yang panjang dan menunggang unta. Bukan semua orang mampu menggunakan pedang panjang ini, tetapi dia adalah pakar pedang panjang. Sudah 9 orang tentera Islam syahid menentangnya dan ramai lagi cedera. Tidak ada jalan bagi mengalahkannya. Pedangnya yang panjang itu selalu sampai kepada lawan sebelum pedang lawan sampai kepada orangnya. Orang Islam mula menghindarinya. Mereka melaporkan kepada Muhammad. Muhammad membuka peluang kepada para sahabat yang mahu menentangnya. 2 kali Muhammad bertanya, namun tidak ada yang berani menawarkan diri. Kali ketiga beliau bertanya, Zubair menawarkan dirinya bagi menyelesaikan orang ini. Muhammad berkata, "Wahai Zubair, kalau kamu tidak menyahut tadi, aku sendiri akan keluar menghadapi orang ini." Zubair berjaya mengalahkan orang ini. Zubair berkata, "Aku datang kepada orang ini dan aku mencari-cari di mana tempat yang membolehkan aku membunuh dia. Memang tidak ada ruang yang terbuka. Dari jauh aku berpusing di sekelilingnya sehingga aku berada di belakang untanya. Aku tikam untanya dan aku melompat ke atas unta dan aku tolak orang ini ke bawah. Apabila dia jatuh, aku terjun dan tikam dia dengan kerambit. Ketika itu aku berjaya membunuhnya." Begitulah kegagahan dan kehandalan Zubair bin Awam.
Bendera bukan Islam, rebah kali ke-9. Tentera Islam berjaya menumbangkan pemegang bendera yang ke-8. Jatuh lagi bendera Quraisy kali ke-8. Ada seorang lagi lelaki berketurunan Abdul Dar mengangkat bendera. Tetapi semangat tentera Quraisy sudah semakin lemah kerana bendera mereka sudah berkali-kali jatuh. Pada masa itu, tentera Islam berjaya lagi menewaskan pemegang bendera yang ke-9. Jatuh lagi bendera mereka kali ke-9. Tidak ada lagi yang berani mengangkat bendera. Semua yang mengangkat bendera terbunuh. Tentera bukan Islam yang sedar bendera mereka jatuh lagi kali yang ke-9 menunggu-nunggu bendera naik semula. Tetapi bendera mereka tidak naik-naik lagi. Mereka merasa tentera mereka sudah tewas. Tentera bukan Islam mula berundur ke belakang dari semua bahagian. Tentera Islam mengejar dari belakang. Akhirnya, medan Uhud dikuasai oleh tentera Islam. Tentera bukan Islam lari meninggalkan semua harta dan bekalan mereka. Tentera Islam pula mengumpul harta rampasan perang. Pada masa itu, ada sepasukan lagi tentera Quraisy yang masih tersusun, memerhati dari jauh suasana itu. Pasukan tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Dari awal pertempuran tentera ini tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa kali mereka menyerbu ke medan bagi membantu pemegang bendera. Tetapi pasukan pemanah tentera Islam dari atas bukit menghujani mereka dengan anak panah. Mereka terpaksa berundur ke belakang. Pasukan berkuda ini masih tersusun tetapi jauh dari medan perang kerana mereka sentiasa dihalang oleh pasukan pemanah. Pasukan pemanah turun dari bukit. Apabila medan sudah dikuasai oleh tentera Islam mula mengutip harta perang. Pasukan pemanah menyangka peperangan sudah selesai. Mereka ikut turut mengutip harta itu. Abdullah bin Jubair menahan mereka. Katanya kepada pasukan pemanah, "Muhammad arahkan kita jangan bergerak dari sini." Mereka berkata, "Itu ketika peperangan berlangsung. Sekarang peperangan sudah selesai dan tentera bukan Islam sudah lari." Semua orang sedang mengutip harta rampasan perang. Abdullah cuba menyekat mereka daripada turun, tetapi mereka sudah tidak taat lagi kepada ketua mereka kecuali 2-3 orang sahaja. Khalid Al-Walid dari jauh dapat melihat pasukan pemanah sudah tidak ada lagi di atas bukit. Pasukan yang selama ini menghalang pasukannya daripada menyertai peperangan kini sudah tiada lagi. Serta-merta Khalid menggerakkan pasukannya ke arah Bukit Rummah, bukit pasukan pemanah. Khalid membawa pasukannya mendaki Bukit Rummah. Abdullah dan beberapa orang pemanah yang setia dengannya cuba menghalang mereka, tetapi mereka tidak mampu lagi kerana hanya tinggal 2-3 orang. Akhirnya pasukan Khalid berjaya menguasai Bukit Rummah. Abdullah dan kawan-kawannya syahid di tangan pasukan Khalid. Pasukan Khalid yang sudah berjaya memusing dari belakang bukit ini kini sudah berada di belakang tentera Islam. Tentera Islam sedang sibuk mengutip harta rampasan perang dan mengejar tentera bukan Islam yang lari. Tiba-tiba pasukan Khalid datang dari belakang menyerang mereka. Tentera Islam yang tadi sudah menguasai medan menjadi kucak-kacir pula. Sekarang pasukan Khalid yang menguasai medan. Mereka menyerang tentera Islam bertubi-tubi. Apabila Muhammad melihat keadaan ini, baginda memanggil tentera Islam ke belakang, berkumpul dekat beliau bagi menyusun semula kekuatan. Pada masa itu Muhammad menjerit, "Kesini semua wahai hamba-hamba Allah. Kesini semua wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya aku pesuruh Allah." Muhammad mengorbankan dirinya pada saat-saat genting. Jeritan ini boleh menyebabkan orang bukan Islam tahu di mana beliau berada dan mereka akan bertubi-tubi menyerang ke arah beliau. Pada masa itu, sekumpulan tentera orang bukan Islam menyerang ke arah Muhammad. Beliau berundur dari belakang dan akhirnya jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Amir tadi. Sementara itu, Hamzah yang sedang bertarung tinggal seorang. Sudah tidak ada orang yang mengawalnya dari belakang. Wahsy yang dari awal peperangan tadi menguasai pergerakan Hamzah segera mendekati Hamzah. Apabila dia melihat Hamzah tinggal seorang, dia mengikuti Hamzah dari jarak yang selamat baginya sehingga dia berada di belakang Hamzah. Pada masa itu, dia melontar tombaknya dan tepat mengenai belakang Hamzah dan menembusi perutnya. Hamzah masih tegak, belum jatuh lagi. Dia memusing kudanya ke arah Wahsy. Wahsy berkata,
Ketika aku rasa aku tidak dapat selamat daripada Hamzah. Ketika itu, aku rasa aku tidak dapat selamat daripada Hamzah. Apabila Hamzah sampai ke tempat Wahsy yang tidak dapat lari lagi kerana ketakutan, Hamzah jatuh dan syahid di situ. Wahsy berkata, "Aku mengambil kembali tombakku dan aku berundur dari medan perang. Hanya ini sahaja yang aku mahu dari medan perang Uhud." Begitulah peristiwa syahidnya Saifullah, pedang Allah di tangan Wahsy. Pada masa itu, tentera Islam sudah kucar-kacir. Regu Hamzah yang bersamanya sudah bertempiaran. Mus'ab memegang bendera juga tinggal keseorangan. Pada masa itu, sepasukan tentera bukan Islam menyerang ke arahnya. Sebelah tangannya memegang bendera dan sebelah lagi menghayun pedang menyekat kemarahan tentera Quraisy. Akhirnya, mereka berjaya memotong sebelah tangannya. Dipegang bendera dengan tangan yang satu lagi. Tentera bukan Islam memenggal sebelah tangannya lagi. Kemudian, Mus'ab juga syahid di situ mempertahankan bendera Islam. Pada masa itu jatuh bendera Islam. Sekarang kedua-dua pasukan tentera tanpa bendera. Bendera Islam jatuh dengan syahidnya Mus'ab. Bendera bukan Islam pula sudah lama tumbang. Pada masa itu Anas bin Nadir yang tidak menyertai perang Badar merempuh tentera bukan Islam sambil menyebut kepada Sa'ad bin Mu'az dia sudah mencium bau syurga. Akhirnya dia syahid dalam keadaan tubuhnya penuh dengan tikaman senjata, tidak kurang daripada 83 tikaman. Bayangkan bagaimana dia mempertahankan Muhammad sehingga badannya sendiri menerima tikaman senjata sebanyak itu sebelum dia syahid. Sa'ad bin Mu'az memberitahu Muhammad, "Wahai pesuruh Allah, aku melihat bagaimana Anas menghadapi tentera bukan Islam. Aku sendiri tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Anas." Kemudian Ali mengangkat kembali bendera Islam. Bendera Islam bukan Islam juga diangkat kembali oleh seorang perempuan daripada keturunan Abduddar. Namanya Amrah binti Alqamah. Kedua-dua bendera tegak kembali. Masing-masing berkumpul ke arah bendera masing-masing. Tetapi tentera Islam berada di tengah-tengah, diserang dari depan dan belakang. Muhammad yang terjatuh ke dalam lubang itu menyeru lagi tentera Islam, "Kesini semua wahai orang yang beriman kepada Allah. Kesini semua wahai orang yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya aku pesuruh Allah." Beberapa seorang sahabat berkumpul dekat dengan Muhammad. Antaranya adalah Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Abu Dujana, Talha bin Ubaidillah dan 7 orang pahlawan Ansar. Pasukan wanita Islam juga turut serta dalam peperangan Uhud ini sebagai pasukan pembantu di belakang, menyediakan makanan dan merawat tentera yang cedera. Muhammad memerintahkan Umar dan pasukannya menghalau pasukan Khalid dari Bukit Rumah. Nusaybah mempertahankan Muhammad. Dalam keadaan kucar-kacir, hanya tinggal beberapa orang sahaja di sekeliling Muhammad. Pada masa itu, sepasukan tentera bukan Islam datang menyerbu ke arah Muhammad dengan tujuan membunuh beliau. Oleh kerana ramainya bilangan mereka, ada yang berjaya sampai kepada Muhammad. Salah seorang daripada mereka berjaya menetak bahu beliau. Tetapi pada masa itu beliau berbaju besi. Walaupun begitu, kerana kuatnya tetakan itu, sebulan selepas itu sakitnya belum hilang. Dengan tetakan itu, Muhammad terjatuh ke dalam lubang. Apabila beliau jatuh ke dalam lubang, mereka menetak kepala beliau pula. Oleh kerana kuatnya tetakan ini, ada besi daripada topi besi Muhammad termasuk ke dalam isi kepalanya. Muhammad masih dapat bertahan. Para sahabat di sekeliling Muhammad terus menyekat dan mengusir tentera bukan Islam yang sampai ke situ. Tetapi dengan jumlah mereka yang sedikit dan seruan bertubi-tubi daripada pelbagai penjuru, menyebabkan ada lagi yang terkena pada Muhammad. Kali ini mereka berjaya memukul muka Muhammad, menyebabkan giginya patah dan berdarah kepala serta muka beliau. Nusaybah yang melihat keadaan itu mengambil pedang dan ikut menyekat kemarahan tentera bukan Islam ke arah Muhammad. Salah seorang daripada tentera bukan Islam berjaya menetak bahu Nusaybah yang sedang menghalang kemarahan tentera bukan Islam dengan pedangnya. Walaupun cedera, Nusaybah terus mempertahankan Muhammad. Nusaybah berkata, kesan luka bahunya itu ditanggung sepanjang hidupnya.
Apabila tentera bukan Islam berjaya disekat oleh sebilangan kecil pahlawan Islam yang bersama Muhammad, mereka tidak dapat lagi mendekati Muhammad. Muhammad masih berada di dalam lubang. Mereka mula memanah ke arah beliau. Melihat hal itu, Abu Dujana melompat ke dalam lubang melindungi Muhammad dengan belakangnya. Jadi, semua anak panah yang menghujani lubang Muhammad mengenai belakang Abu Dujana. Belakang Abu Dujana ini seperti belakang landak kerana banyaknya anak panah yang melekat di belakangnya. Akhirnya, Muhammad berjaya keluar dari lubang dan dikepung oleh para sahabat yang menahan serangan bertubi-tubi daripada tentera orang bukan Islam sambil berundur ke Bukit Uhud. Abdurrahman cuba mengeluarkan besi daripada kepala Muhammad, tetapi tidak boleh. Akhirnya dicabut oleh giginya sehingga patah giginya. Darah mengalir dari kepala Muhammad. Ali dan Fatimah merawat luka di kepala Muhammad. Tentera bukan Islam yang merasakan Muhammad masih hidup itu berpusu-pusu menyerang ke arah Muhammad. Kali ini dipimpin oleh Ubay bin Khalaf. Pada masa itu, Muhammad menyeru siapa yang mahu menahan mereka. 7 orang pahlawan Ansar segera menyahut seruan beliau menahan kemarahan pasukan Ubay bin Khalaf. Muhammad memerintahkan sahabat-sahabat lain naik ke bukit. Muhammad dengan kecederaannya tidak mampu naik ke bukit. Talha turun bagi memikul Muhammad dengan belakangnya. Pada masa itu, Ubay bin Khalaf berjaya menembusi pertahanan Islam. Abu Talha berhenti bagi menghadapi Ubay. Muhammad menghalang Talha kerana beliau sendiri ingin menghadapi Ubay. Ubay berbaju besi lengkap dari kepala sampai ke kakinya. Tidak ada ruang yang terbuka melainkan di tepi tengkuknya. Dia menunggang kuda yang disiapkan sejak sebelum Muhammad berhijrah lagi. Setiap kali Muhammad lalu di tepi rumahnya, dia akan berkata kepada Muhammad, "Tunggu wahai Muhammad, nanti aku akan bunuh kamu dari atas kuda ini." Muhammad berkata, "Aku yang akan tewaskan kamu dari atas kuda ini dengan izin Allah." Muhammad mengambil panah dan para sahabat ke belakang mengawal dari belakang. Dengan sekali panah sahaja terus mengenai leher Ubay yang terbuka. Kerana kuatnya panahan Muhammad itu, Ubay jatuh dari kudanya dan tergolek-golek ke bawah bukit. Dia bangun dan lari ketakutan ke tempat tentera bukan Islam sambil menjerit, "Muhammad memanahku, matilah aku." Sampai di sana dibuka lukanya. Rupa-rupanya hanya sedikit. Kawan-kawannya memperkecilkannya. "Wahai Ubay, luka ini tidak membunuh kamu." Ubay berkata, "Demi Allah, kalau Muhammad ludah aku pun, aku boleh mati." Muhammad kemudian terus naik ke atas bukit dengan dipikul oleh Abu Talha. Tentera Islam berkumpul di atas Bukit Uhud. Tentera Islam yang lain juga mula berkumpul di atas bukit apabila melihat bendera Islam sudah berada di atas bukit dengan dipegang oleh Ali. Khalid yang melihat tentera Islam berkumpul semula di atas bukit dan bendera Islam masih tegak, menyerbu dengan pasukan ke arah bukit. Mereka mesti menjatuhkan bendera ini. Muhammad memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan menyuruh dia memanah ke arah pasukan Khalid. Sa'ad mengadu kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, bagaimana aku seorang dapat memanah satu pasukan ini?" Muhammad mendoakan Sa'ad. Setiap satu panahan Sa'ad, seorang pasukan Khalid gugur. Melihat keadaan ini, semua pasukan Khalid tidak berani. Setiap panahan Sa'ad membunuh mereka ataupun mencederakan mereka. Mereka tidak berani menuju ke hadapan. Mereka berundur kembali. Sa'ad memanah dengan kelebihan yang luar biasa atau mukjizat yang ada pada Muhammad. Oleh itu, setiap panahannya mengena. Inilah rahsia mengapa pasukan Khalid masih mantap terpaksa berundur. Sementara itu, Ibnu Qaniyah, seorang tentera bukan Islam yang berjaya menetap Muhammad 3 kali, mengiklankan kepada tentera bukan Islam dia sudah berjaya membunuh Muhammad. Pada masa itu, semua tentera Islam sudah berada di atas bukit. Abu Sufyan datang hampir dengan bukit Uhud sambil menjerit, "Adakah Muhammad masih hidup?" Muhammad tidak membenarkan sesiapa menjawab pertanyaan itu. "Adakah Abu Bakar masih hidup?" Muhammad tidak membenarkan menjawab juga pertanyaan ini. "Adakah Umar masih hidup?" Muhammad tidak membenarkan menjawab juga.
Apabila tidak ada jawapan bagi ketiga-tiga soalannya, Abu Sufyan berkata, "Kalau 3 orang ini sudah mati, tamatlah riwayat Islam. Kami sudah berjaya menghapuskan Islam." Pada masa itu Umar dengan izin Muhammad menjawab, "Wahai Abu Sufyan, wahai musuh Allah, semua yang kamu sebut tadi masih hidup dan ada di sini." Abu Sufyan kenal suara itu, suara Umar. Tahulah dia belum berjaya, tetapi bagi menutup perasaan kecewanya, dia menjerit, "Wahabul!" Satu jeritan kemenangan bagi orang bukan Islam Mekah dengan menyebut nama berhala mereka Hubal. Wahubal! Satu jeritan kemenangan bagi orang bukan Islam Mekah dengan menyebut nama berhala mereka Hubal. Muhammad memerintahkan orang Islam menjawab jeritan ini. Umar bertanya, "Apa yang kami mahu jawab, wahai pesuruh Allah?" Muhammad berkata, "Allah lebih tinggi dan lebih mulia." Umar menjawab jeritan Abu Sufyan itu, "Allah lebih tinggi dan lebih mulia." Abu Sufyan menjerit lagi, "Kami ada Uzza, kamu tidak ada Uzza." Umar menjawab, "Allah pembela kami dan kamu tidak ada pembela." Abu Sufyan berkata, "Kemenangan kami hari ini seperti kemenangan kamu di Badar." Maksudnya, kita seri sekarang. Di Badar kamu menang dan hari ini kami yang menang. Umar menjawab, "Tidak ada persamaan antara kita. Para korban kami masuk syurga, sedangkan korban kamu masuk neraka." Dengan itu, Abu Sufyan tidak mampu lagi menjawab. Mereka berundur dari situ sambil tentera bukan Islam catkan mayat-mayat tentera Islam yang mati syahid. Hindun bin Utbah, isteri Abu Sufyan, anak Utbah dan saudara Walid serta anak saudara Syaibah, 3 orang panglima bukan Islam yang terbunuh dalam medan Badar, bersumpah sebelum perang akan memakan hati Hamzah yang menyebabkan kematian ayah, bapa saudara dan abang kandungnya. Dia membelah perut mayat Hamzah dan dikeluarkan hatinya. Dikunyah hati itu, tetapi tidak mampu mengunyahnya kerana panas dan pahit. Lalu diletakkan kembali ke dada Hamzah. Tidak cukup dengan itu, dipotongnya telinga dan hidung Hamzah. Selepas itu, tentera bukan Islam berundur ke Mekah. Dalam perang Uhud, 70 orang tentera Islam syahid. Sementara itu, pihak tentera bukan Islam pula seramai 22 orang terbunuh. Pada masa itu, berita syahid tentera Islam sudah sampai ke Madinah. Selepas tentera bukan Islam berundur, Muhammad dan tentera Islam turun mengumpulkan mayat tentera Islam yang syahid. Pada masa itu, Muhammad belum sedar Hamzah syahid sehingga beliau sampai ke tempat mayat Hamzah yang berada dalam keadaan yang begitu rupa. Perutnya dibelah, hatinya ada di atas dada, hidung dan telinga dicacatkan kerana mempertahankan Muhammad dan memperjuangkan agama Allah supaya tertegak di muka bumi ini. Supaya semua manusia dapat mengenali Tuhan mereka yang sebenar dan kembali menyembahnya dan mentaatinya, mensyukuri dan membesarkannya. Supaya mereka selamat daripada azab Tuhan di akhirat nanti dan supaya mereka dapat hidup dalam keredaan Tuhan di dunia. Muhammad menangis melihat mayat Hamzah. Sahabat berkata, Muhammad menangis terisak-isak. Para sahabat turut menangis atas kesedihan Muhammad itu. Kesedihan Muhammad itulah kesedihan mereka. Kegembiraan Muhammad itulah kegembiraan mereka. Hati mereka terlalu dekat dengan hati Muhammad. Muhammad berkata yang bermaksud, "Demi Allah, belum pernah aku lalui dalam hidupku sesedih suasana ini." Muhammad lalu memerintahkan semua yang terkorban dalam perang Uhud dikebumikan di satu tempat.